A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadan abidin wa dahra dahidin. Allahumma alimna ma jahitu wa zakirna ma nasitu fafahannaha Sulaima wa kunnatal hukma wa ilma wa syakna ma'an buddha wa sabbihnu tayran fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabbal Musa wa Harun wa rabbal Ibrahim wa rabbal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya rahimin. Allahumma faqihna fid din ma'lumat ta'win. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita akan sambung kembali pengajian di dalam tafsir surah Al-Insyiqaq ayat ke-20. Okey, baik. Okay, kita baca sikit ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'azabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-20 bagi surah Al-Insyiqaq. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Fama lahum la yu'minun. Allah Taala berfirman, fama lahum la yu'minun, fama lahum, maka mengapa mereka la yu'minun, mereka tidak beriman. Apa ni? Kalau mengaji nahu, fa di situ kena kepada mubtada. Mubtada ni tempat mulalah. Ta'alluq mazuh jadi khabar. Tu orang panggil ilmu nahwu lah. Dia jadi mubtada, ta'alluq mazuh jadi khabar. Itu salah satu istilah nahwu. La tu jadi hal. La tu. Jadi ma istifham. Jadi fama lahum, kalimah ma itu dipanggil istifham, nak menghairankan. Kita rasa heran. Kan tu. Kataan kan tu. Fama lahum ni orang panggil ma istifham, nak menghairankan lagi. Maksudnya fama lahum, maka apakah kerana mereka tu kafir-kafir. Lahum, hum tu kena kepada domain, klik kepada orang kafir tu. Hum mereka. Ana apa ni, anta, anti, antuma, antuma. Belajar tak surah?
Ada belajar tak? Itu kena tengoklah tahu surah tasrif ni, ikut anak jari ni. Nah, 14 tu kan? Ni ada 15. Ni 15. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tu 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 14. Asyik bagi tahu sebab mengaji dah. Dia jadi fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'ati, fa'atu, ma'fa'antum. Tu mengaji sorof. Dulu kita duduk mengaji awal-awal mengaji pondok dulu. Tok guru kita suruh hafal sorof tu. Ikut anak jari ni. Kita pun timbang wazang. Sorof ni sorfu, sorof ni soref. Paling-paling. Kita palingkan dia paling itu panggil sorof. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum ma antum, anti antum ma antuna. Hiya nahnu. Tu kena hafal lah. Jadi kalimah tu domel lah. Macam kita lah. Fama lahum mereka tu kena kepada siapa? Mereka lah. Kena kepada ayat yang awal kita cerita dulu. Cikgu bahasa Melayu dia tahulah susunan ayat tu. Jadi jamak maksudnya kena kepada orang ramai. Hum tu kena pada orang ramai. Ada pula bila datang kalimah ta kena pada orang ramai, kena perempuan. Dia gitu pula. Bila datang kalimah ta tu ta muannas, maka dituju kepada perempuan. Tengok kayanya dengan bahasa Arab ni. Dia asal bahasa Arab ni daripada 3 huruf je. Asal bahasa Arab. Contoh fa'ala. Bila tambah jadi sampai 3-4 huruf dalam satu kalimah tu kerana tambahan. Bila tambah huruf, tambah makna. Itu kaedah dia. Bila tambah huruf, tambah makna. Lepas tu kadang-kadang satu huruf, satu kalimah tu dia banyak sebutan. Okey, dalam kalimah huruf tu kita kena terjemuh pula dengan fa'il. Fa'il tu kena terjemuh dengan oleh. Kalau jadi hal, kena terjemuh dengan hal keadaan. Walaupun asalnya tak sebut hal, tapi kita kena takdir hal. Tu cerita nahwu saraf lah. Sebab tu tafsir ni kalau kita baca lebih kurang boleh baca, tapi nak faham betul ayat tu jadi macam tak tepat. Jadi kadang-kadang orang baca ayat ni, walaupun orang betul yang baca tu, tapi takut jadi gelincir. Dia boleh berjalan atas tempat licin, tapi kalau salah langkah tergelincir, jatuh. Faham sebab tu Quran ni bahasa tinggi. Sebab tu Ustaz selalu sebut Quran ni ialah nak mematikan hujah orang cerdik pandai. Siapa cerdik pandai yang dia kata hebat-hebat dalam bab dunia, dalam hebat-hebat bab pemikiran, totalis ke apa benda ke, bila datang Quran mata hujah habis. Sebab itulah Quran ni masya-Allah barakallah ni sebagai hujah kita Quran ni. Petunjuk bagi manusia siapa yang nak mengambil petunjuk. Apa pun masya-Allah, apa yang Allah Taala kehendaki, Allah nak bagi kita taufik hidayah, Allah bagi. Siapa Allah Taala tak mau beri, Allah tutup. Tak mau nampak, tak mau, Allah tak bagi dia faham dalam bab agama ni. Itu serah pada Allah. Maka Allah Taala berfirman fama lahum, jadi ma itu istifham nak menghairankan lagi. Maka apakah kerana mereka itu kafir-kafir, hum tu klik kepada orang kafir, la yu'minu, hal, jadi hal. Kenapa mereka orang kafir itu? Hal keadaan tidak beriman. La yu'minuna. Tu waunu pula. Ini belum cerita bab tajwid lagi. Bila ada waunu, apa hukum tajwid? Belakang. Hukum apa? La yu'minun. Boleh baca apa harakat? Tu bila ada kalimah ya nun waunu, betul? Itu cerita bab tajwid pula. Ni cerita bab nahwu saraf. Waunu tu kena kepada siapa? Tidak beriman. Itu mereka itu orang kafir itu, maksudnya mereka tidak percaya. La yu'minu, tidak beriman, maksud mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begini. Ayat ni nak terang pada kita, dalil sebenarnya sudah ada terpapar pada mereka ni. Dalil sudah ada. Dalil pada mereka Arab jahiliah siapa dia? Dalil bagi Arab jahiliah nak kata benarnya beriman pada Allah, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dah ada dah batas tubuh dia depan orang jahiliah.
Dalil dah kuat dah ada dah situ. Kenapa tidak beriman juga, kata Allah. Fama lahum, mengapa mereka kafir ni tidak beriman, tidak percaya pada Tuhan, sedangkan dalil dah ada depan mata ni. Nabi Muhammad duduk depan dia, kenapa mereka tak beriman juga? Ni dikatakan memang betul-betul kufur lah ni. Ni lah orang panggil betul-betul kufur. Kufur totok. Betul. Kufur totok. Totok tu maksudnya piau. Payau lah piau. Ikut piau. Dia gini sebutan ni. Biasalah dah. Dia ikut negeri. Kalau negeri tersebut lain. Tu. Air. Ayo. Ayak. Ya. Macam-macam lah. Itu sebut air pula. Water dah. Macam-macam lah. Maksudnya apa dia ni? Inilah orang panggil original kufur ni. Ni memang pekat sangat kufur ni. Pasal bila dalil dah ada di depan Nabi Muhammad dah ada, masih tolak lagi. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul kita nak tahu dalil, tak perlu kita ambil Nabi Muhammad, tak perlu ambil apa. Sekarang ni kita ambil dalil nak kata kita perlu beriman pada Allah. Dalil itu diri kita dah. Ambil diri kita sebagai dalil supaya kita dapat beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita tu sebagai dalil. Wa fi anfusikum afala tabshirun. Tubsiru, kata Allah. Di atas diri kamu tanda adanya Tuhan, kuasa Allah. Cuba kita tengok diri kita. Kita ada ni pasal apa? Pasal Tuhan tu ada. Kita ada ni pasal Tuhan tu kuasa. Macam mana kalau Tuhan tidak ada, Tuhan tidak kuasa, Tuhan tidak esa, boleh tak Tuhan buat kita? Tak boleh. Jadi wa fi anfusikum, diri kamu tu fala tubsiru. Tubsirun sebagai dalil nak kata kekuasaan Allah, kewujudan Allah. Tu. Jadi kalau Allah nak buat sesuatu, tak ada orang boleh halang. Dia nak kata kuasa Allah. Boleh tak siapa yang boleh halang Allah nak buat sesuatu? Tak boleh. Nak tekan Allah tak boleh. Kalau Allah nak buat, Allah buat. Orang kata ikut dia lah. Ikut dia. Kalau Tuhan nak buat apa, terserah pada Tuhan. Ikut dia. Kita tak boleh nak halang. Tak ada siapa pun boleh halang tentang kuasa Allah SWT. Kita tengok diri kita sendiri ni dalil kata kita adanya Allah, beriman kita pada Allah. Mana dalil lagi diri kita sebagai contoh untuk kita beriman dengan Allah? Pertama, tengok dalil diri kita ada. Yang kedua, tengok kita kerat kuku. Tengok kuku kita. Panjang tak kuku? Panjang. Ustaz ada kena check ni. Ada pembaris tak? Nama dulu tak atas meja. Kuku. Kita berkali kena dulu. Okey, tengok kuku kita. Bila dah kerat tu, tengok seminggu tumbuh balik, betul? Contoh seperti rambut kita. Kita baru je pergi gunting rambut style Ronaldo. 2 minggu kemudian tengok tumbuh balik rambut. Tengok, ni dalil nak kata kita perlu beriman dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada. Kalau rambut panjang kita gunting tumbuh balik. Tengok diri sendiri. Tengok diri sendiri. Tiba-tiba tengok diri sendiri, dalil dah ada, tak mahu juga beriman. Itulah Allah Ta'ala kata fama lahum la yu'minu. Apa pasal orang kafir ni tak mau beriman dengan Allah? Dah terang-terang dalil, dah terang, dah jelas dah pada dia. Sebab itu kita kena bersyukur. Allah Ta'ala dah beri kita iman. Kena bersyukur sangat-sangat. Allah dah beri, Allah dah pilih kita lahir dalam keadaan beriman. Keturunan kita orang beriman. Lepas tu kita hidup pun dalam beriman. Lepas tu dapat anak cucu pun semua dalam beriman. Kena bersyukur. Adapun orang tidak beriman, hari ni kita nampak orang yang tidak beriman bukannya orang bodoh. Semua orang cerdik-cerdik. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Inilah Allah Ta'ala kata.
Betul lah ayat Quran kata. Fahma lahum la yu'min. Apa pasal kamu tak beriman? Padahal kamu ni cerdik, kamu ni pandai. Kamu dah tengok bukti-bukti bahawasanya ada Allah Ta'ala, Allah berkuasa, Allah Esa. Kenapa juga tidak beriman? Ni orang panggil mak istifaham, orang panggil mak istifaham, nak menghairankan lagi. Tak, tuan-tuan sendiri pun rasa heran kan? Kita dah jelas explain elok-elok, tiba-tiba tanya lagi. Kita tanya, kenapa? Tak faham lagi ni. Aku dah explain elok-elok dah ni, tiba-tiba tak faham juga. Kadang-kadang faham, buat-buat tak faham. Ni banyak berlaku. Dia faham tapi buat-buat tak faham. Ni Allah Ta'ala nak sebut ni. Maka bersyukurlah. Sebab kalau kita tengok orang tidak beriman hari ni, semua bukannya orang bodoh, orang cerdik. Hebat-hebat dalam bidang tu, bidang ni. Tapi kenapa tidak beriman juga? Ni. Allah Rabbina. Jawapan paling tepat, bila kita jawab soalan ini, Allah Ta'ala tak izin. Tu ya. Allah Ta'ala tak izin. Kalau Allah tak izin, maka orang tu tak akan beriman sampai ke sudah. Tak akan beriman. Pada hakikatnya, Allah Ta'ala tidak kehendaki. Nasib baiklah Allah menghendaki kita beriman. Contoh seperti mana berlaku kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Seperti berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun ni Allah Ta'ala suruh dia beriman. Baik tu Allah kiring Nabi Musa pergi dakwah Fir'aun. Tetapi walaupun suruh beriman, Allah Ta'ala tidak kehendaki dia mati dalam iman. Ketika mana dia kejar Fir'aun, masuk dalam Laut Merah, bila dibelah oleh Nabi Musa, masuk dalam Laut Merah, Allah tutup laut tu. Maksudnya ketika mana Fir'aun nak mati, ulama tauhid kata Fir'aun ni nak beriman dengan Nabi Ibrahim. Tapi Allah tak terima. Walaupun dia dah bertaubat, nak bertaubat ketika itu, Allah tak terima. Pasal Allah menghendaki, Allah tidak kehendak Fir'aun beriman. Biar mati dalam gitu. Yang kedua seperti Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ni? Pok saudara Nabi. Bukan orang jauh. Abu Lahab lah orang pertama yang cukup suka bila kelahiran Nabi SAW. Hamba sahaya Abu Lahab kata, ya Abu Lahab, anak menakan kau telah lahir. Sukanya Abu Lahab. Siapa dia membebaskan hamba sahaya dia tu. Tanda syukur, tanda suka. Bukan orang lain Abu Lahab. Tapi bila mana Nabi SAW besar dan Abu Lahab ni menentang Nabi SAW. Padahal dia orang dekat dengan Nabi. Dia orang dekat dengan Nabi. Walaupun dekat dengan Rasulullah. Rasulullah siapa dia ni? Iaitu petunjuk rahmat bagi setiap manusia. Sebagai panduan. Tapi Nabi Muhammad tak boleh nak beri iman pada orang. Kita ni tak macam ustaz mengajar. Ustaz Arif mengajar tafsir. Tak boleh ustaz nak beri iman pada anak murid. Tak boleh. Nabi tak boleh beri iman. Yang beri iman takwa ini Allah. Cuma tugas ustaz, tugas Nabi beri jalan petunjuk, jalan kebenaran. Tu je. Tugas campur iman dan sebagainya ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba Abu Lahab ni Allah tak izin dia ni beriman. Akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Tapi Allah beri kelebihan juga pada dia. Dialah antara ahli orang kafir masuk neraka yang azab paling ringan. Sebab orang kafir pun azab ada lebih ada kurang juga. Sebab apa dia? Sebab sukanya atas kelahiran Nabi SAW. Faham? Jadi kalau Allah tak izin, walaupun pak saudara tu, walaupun bapak dia ustaz, kalau anak Allah Ta'ala tak izin, dia tak jadi kufur juga. Begitulah berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia asalnya orang bukan Islam. Dia asalnya sembah berhala. Dialah salah seorang orang tua yang mula-mula masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, ketika mana dia menentang Nabi SAW, waktu itu Allah beri hidayah dekat dia. Allah kehendaki dia beriman. Akhirnya, dapat dakwah Nabi. Akhirnya Allah kehendaki, akhirnya dia pun beriman. Sebab apa dia beriman? Pasal Allah kehendaki Abu Bakar itu beriman. Tengok.
Jawapan pada yang tepat, bila hakikatnya kalau Allah tidak kehendaki, tak akan beriman. Begitulah berlaku kepada kaum musyrikin. Fama lahum yaminu, pasal apa? Masih tidak beriman. Dalil dah ada, bukti dah ada, Nabi dah ada, benda dah nampak depan mata, kenapa masih tak beriman lagi? Jawapannya, Allah tak kehendaki. Masya Allah, kita ni kehendaki. Allah padahal, apa sahaja tak beriman, padahal sabit pada dalil, semua dalil dah penuh. Patut penuh pena. Penuh pena. Dah penuh, dah merebak serata dah dalil-dalil ni. Ada orang marah, jangan cakap Kelantan Ustaz, tak faham. Apa dalil kita yang dikatakan dah penuh dalil ni? Contoh, ini kita tengok waktu siang dan malam. Cuba tengok. Silih berganti. Hari ni waktu pagi ni siang. Nanti masuk maghrib malam. Esok tukar balik siang. Lepas tu malam. Tapi kenapa kita tak nampak dalil ni? Pasal kita dah jadi satu adat. Jadi satu adat dah. Sekejap lagi malam sekejap lagi siang, duk main gitu. Keluar subuh, keluar maghrib, keluar subuh, keluar maghrib. Kenapa tak nampak dalil tu? Kerana kita dah jadi satu adat, kebiasaan dah. Biasa ni nampak begini. Tak nampak tentang dalilnya adanya Allah Ta'ala. Ni dalil besar sebenarnya waktu siang malam ni. Cuba kita tengok bulan. Bulan ada waktu ketika dia jadi bulan sabit, ketika dia jadi kecil, ketika itu dia jadi bulan penuh, bulan mengambar, bulan purnama. Tengok, tu dalilnya, dalil yang kukuh. Tapi bila kita tengok, kita nampak biasa. Kerana apa? Bila selalu tengok, nampak biasa. Bila selalu kaya, dengan kekayaan kita anggap biasa. Tapi kalau orang tak biasa jadi kaya, bila kaya sekali, berjalan ni. Macam dia. Belajar banyak lah. Alhamdulillah dah. Dia nak ceritanya, bila dah biasa, tak jadi apa lah. Biasa-biasa. Jadi biasa-biasa. Faham tak? Cuba tengok berjalan bulan antara bintang silih berganti, matahari dia berjalan, Masya Allah. Semua tu bukan semata-mata, tapi itu nak menunjuknya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan pula amat kuasa, wa huwa kulli syai'in qadir. Dan bermula Allah atas sesuatu itu qadir, yang kuasa. Lagi pula esa Allah Ta'ala, inilah dalil. Jadi apa sebab masih tidak beriman lagi? Ni. Maka ayat ke-20 Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ada apa dia tu? Tanda apa tu? Rumah-rumah tu. Sujud tilawah. Nanti kita cerita pasal sujud tilawah kejap lagi. Wa idza quri'a, dan apabila dibaca alaihimul qur'anu, kepada mereka Al-Quran, la yasjudu, mereka tidak bersujud. Apa kerana mereka apabila dibaca Quran, bila dibaca Quran atas mereka ni, orang-orang kafir Mekah tu tidak sujud mereka bagi Allah Ta'ala. Tidak sujud maksud tidak taat dengan hukum Allah SWT, tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Padahal apa? Padahal mereka boleh kata macam ni, alaihimul Qur'anu. Padahal Quran ni lugah mereka orang Arab. Bukan lugah orang Melayu, Arab ni. Bahasa Quran ni. Okey, kita baca ni. Dalam surah Al-Insyiqaq, iza sama'un syaqqat. Orang Melayu ke sebut begini? Bukan. Ni lugah bahasa Arab. Turun pula pada orang Arab pada waktu itu. Dahlah bahasa mereka sendiri. Okey. Quran ni dibaca kepada mereka sendiri. Bahasa mereka. Tak perlu terjemah apa-apa. Adapun kalau Quran turun pada kita orang Melayu, kita perlu kepada terjemahan. Nak baca tu kena terjemah lagi. Agak susah lah. Tapi mereka ni, Quran turun dalam bahasa mereka, lepas tu tak perlu nak terjemah apa. Bila baca Quran, terus dia orang-orang Arab ni dia faham. Jelas? Okey. Maksudnya,
Bila turun pada mereka, Quran dengan bahasa mereka tak perlu terjemah, masuk turun tu mereka reti dah. Mereka pandai dah. Tapi kalau turun dekat kita, kita jadi tak reti satu, kena banyak mengkaji itu ini. Tapi kenapa tak sujud lagi pada Allah Ta'ala? Quran bahasa mereka turun dengan tak perlu terjemah. Lepas tu kenapa masih tak sujud lagi? Ni ayat Quran. Sedangkan dalam isi kandung Al-Quran semua suruh-suruh benda yang baik. Ada tak Quran suruh benda tak baik? Wahai orang beriman, pergilah mencuri. Wahai orang beriman, pergilah mengintai orang. Ada? Tak ada. Semua Al-Quran ni disuruh benda-benda baik. Kitab-kitab kita pun benda-benda baik. Dan tidak ada satu pun dalam Al-Quran suruh kita buat benda-benda kejahatan. Tak ada. Ada di Quran kata pergilah bunuh orang, pergilah makan rasuah. Tak ada. Ada pun benda-benda khilaf. Benda-benda khilaf tu ialah manusia yang buat khilaf. Faham Bila sebut Quran benda ni sahih. Tak boleh kita kata Quran ni macam hadis dia kata hadis maudhu' ni, hadis palsu ni. Quran tak boleh kata begitu. Quran ni semuanya sahih. Yang berlaku khilafnya bukan Quran, yang berlaku khilafnya manusia. Contoh Quran kata begini, tapi manusia kata bagi pandangan aku gini. Yang ni pula kata bagi pandangan aku gini. Itulah khilaf tu lahir daripada manusia tu. Berpandu kepada Al-Quran. Contohnya berlaku khilaf dalam bab apa? Dalam bab makan. Ada setengah mazhab kata makan benda ni haram. Ada setengah mazhab kata makan benda ni halal. Contohnya mazhab Imam Syafi'i, benda yang binatang duduk dalam laut halal makan. Contohnya seperti ketam. Bila sebut ikan termasuk ketam, masuk udang. Ada setengah mazhab lain seperti mazhab Maliki ke apa, dia tak boleh makan ketam, udang, soto kerana dia bukan istilah ikan. Saya pun dah lupa mazhab Hanafi ke Maliki, lupa antara dua mazhab tu. Mazhab kita ikan dalam laut tu, ikan termasuk ketam, udang. Itu berlaku khilaf mazhab tu. Faham khilaf mazhab. Ada setengah mazhab kata yang ni boleh makan ni. Setengah mazhab kita tak boleh. Setengah mazhab makan biawak boleh. Kita mazhab tak boleh. Tengok. Ni khilaf ni rahmat bagi manusia. Rahmat bagi kita. Cuma dalam ayat ni ada sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud kerana baca. Tak kira lah siapa yang membaca atau siapa yang mendengar orang membaca ayat ini, maka sunat dia sujud tilawah. Sunat sujud tilawah. Sama ada dalam semayang ataupun di luar semayang. Sunat kita sujudlah. Cuma berlaku khilaf ulama. Pada ayat ini perlu tak sujud tilawah? Berlaku khilaf. Ada setengah ulama kata dalam ayat ini, ada setengah kata sujud kita, sunat kita sujud tilawah, ada setengah kata tak sunat sujud tilawah. Tu kata khilaf tu. Berlaku khilaf ulama tu. Tapi ingat, walaupun benda tu khilaf, jangan kita jadikan perkara itu tempat kita bergaduh. Satu, kadang-kadang kita nak ikut sunnah. Kadang-kadang ikut sunnah tak sesuai satu tempat lain. Jangan kita guna tempat yang tak sesuai ikut sunnah. Kerana kadang-kadang tempat tu dia tidak beramal begitu. Contohnya, dia ni tak biasa sujud tilawah. Kita pergi-pergi jadi imam sujud tilawah. Bergaduh nanti. Jangan main. Nanti orang tunggu kat motor. Tunggu kat kereta. Siapa imam tadi? Jangan. Walaupun benda ni khilaf, kita kena hormat tempat orang. Okey. Cara sujud dia lebih. Okey, nanti ustaz jelas kena takbir ke tidak. Nanti ustaz jelaskan masalah sujud tilawah nanti ustaz jelaskan. Ingat, walaupun atas sunnah begini, kalau kita nak buat perkara khilaf di tempat orang tak buat khilaf, walaupun benda tu sunnah, takut jadi fitnah. Faham? Batu bila orang yang semakin belajar ni, dia cuba nak menghormati tempat orang dia pergi. Contohlah hari ni orang duk isu pasal kunut-kunut tu lah. Ada satu negeri ni tak akan kunut. Macam mana ni? Macam mana? Tempat ni pakai kunut, tempat ni tak pakai kunut. Pergi Mekah tak pakai kunut, Malaysia pakai kunut. Macam mana? Maka di sini ada istilah kena ra'i.
kena ra'i. Dan benda tu bukan kata pandangan qat'i. Sebab pandangan khilaf ni nak buat boleh, tak mau buat tak ada mengapa. Faham tak? Dalam mazhab kita, ayat ni sunat kita sujud tilawah. Sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Adapun dalam mazhab Hanafi, bukan sunat sujud. Mazhab Hanafi dalam ayat ni. Ya? Mazhab kita Syafi'i sunat sujud. Dalam surah Al-Insyiqaq dan surah Iqra' ada khilaf ulama mengenai sujud tilawah. Lepas tu mengenai angkat tangan ketika waktu kita nak turun rakaat tu. Tu pun berlaku khilaf juga di antara ulama mazhab. Cumanya soalan tadi, perlukah kita angkat tangan takbir untuk sujud? Itu pun berlaku khilaf. Ada ulama kata ketika nak turun sujud tilawah tu, kita ada setengah kata sunat angkat takbir, setengah mazhab kata tak sunat angkat takbir untuk turun sujud. Terus je sujud. Lepas tu lepas sujud tu naik balik. Naik semula lah rakaat, bukan naik untuk rokok ke apa, naik duk qiyam semula. Itu kalau di dalam sembahyang. Faham tak? Biasanya dalam solat apa biasa diamalkan? Subuh hari pagi Jumaat. Macam tu lah. Tapi kalau orang tak biasa tu, macam mana ni? Allah ingat rokok. Tu macam dia jangan pergi masjid hari Jumaat tu. Jangan solat subuh. Dia gitulah. Jadi juga berlaku khilaf di antara angkat tangan ketika nak turun sujud. Ketika turun rokok. Ada mazhab kata, mazhab Syafi'i kata, bila kita nak turun rokok, sunat angkat tangan. Ada setengah mazhab kata, bila nak turun rokok, tak perlu angkat tangan. Begitu juga iktidal. Ada setengah mazhab Imam Syafi'i kata, sunat angkat tangan ketika iktidal. Ada setengah mazhab kata, tidak perlu angkat tangan ketika mana iktidal. Boleh faham tak? Maksudnya dia bergantung kepada Ibrahim. Sebab apa kita kena menghormati tempat-tempat orang untuk mengamalkan perkara khilaf ni? Pernah berlaku satu kali cerita daripada Ibn Arabi. Dia kata satu hari ada syekh ni, tok guru ni, dia jadi imam dia sembahyang di satu masjid, satu tempat. Tempat tu bukan tempat dia lah. Dia pergi tempat orang, tempat tu pula tempat dia mengajar. Okey. Maka sementara nak tunggu iqamat, dia pun sembahyang sunat dulu. Dia pun sembahyang sunat. Bila dia sembahyang sunat, dia pun bila nak turun rukuk dia angkat tangan. Bila i'tidal dia angkat tangan. Sebab tempat tu bila turun rukuk i'tidal dia tak angkat tangan. Tempat kawasan tu. Maka ketika mana dia nak solat sunat sementara nak tunggu iqamat, jadi Ibn Arabi duk tunggu belakang lah, dan adalah syekh-syekh lain duk tunggu di tepi-tepi tingkap, duk perhati dia solat. Bila dia buat macam tu, orang kawasan tu tegur, orang mana ni? Dia kata, orang mana ni? Pergi bunuh, lempar dalam laut, dia kata. Oh, mulut jahat betul. Tengok. Dia kata, pergi bunuh orang tu, lempar dalam laut, dia kata. Masya Allah, kasarnya. Kata dalam riwayat kata, mengucap, Ibn Arabi kata, Allah mengucap aku. Allah kasarnya. Siapa nak bunuh, nak lempar dalam laut. Dia kata begitu. Faham tak? Maka lepas daripada semayang, maka syekh tu pun, Ibn Arabi pun tegurlah syekh tu. Kata, Tok Guru, dia kata, ya, kenapa? Tadi ada orang tegur, kenapa Tok Guru angkat tangan gini-gini, ketika nak rukuk angkat tangan, ketika nak turun tidak angkat tangan. Dia orang tegur lah. Pasal dia orang ni tak buat benda tu sini. Lepas tu senyum Tok Guru tu, senyum, dia senyum. Lepas tu cadangan Ibn Arabi apa kata, lepas ni kita tak payah buat lah. Kita tak payah buat lah. Kita tempat orang ni kita tak payah buat begitu. Kerana nak ra'ikan tempat-tempat tu supaya tak bergaduh. Kalau buat nanti kali kedua kena bunuh betul. Jangan main-main. Sebab itu dalam konteks nak jadi imam di dalam solat, kita kena suruh imam kawasan tu yang jadi imam. Sebab tu saya bila pergi berceramah, dijemput, walaupun dalam negeri ataupun di luar negeri, saya bila dia orang minta ustaz jadi imam, saya kata saya tak mahu. Bukan tak mahu pasal apa? Tak mahu, takut kita ni kadang-kadang wirid bukan seperti wirid dia orang. Tiba-tiba kita wirid subhanallah kena 3,000 kali.
Dah lah dia orang tunggu kepala kari kambing. Oh, ni ustaz mana pula ni? Mula-mula elok je, tiba-tiba birik 3,000. Rupanya dia orang ada satu style lepas bagi salam, astagfirullah, astagfirullah, wa qala rabbukum ud'una astajib lakum, auzubillahi minasyaitan. Terus berdoa. Ada juga begitu. Ada setengah ustaz ni dia tak boleh nak tahu sebab pasal dia baru datang. Jadi sebab itulah disarankan orang tempat tu, dan orang tempat tu kena faham. Bukan ustaz tak mau, tapi nak tak tahu cara dia orang. Bila dah kita duduk sehari, 2-3 hari, tak apalah, biar saya jadi imam. Saya dah duduk sini 2-3 hari, saya dah tahu dah cara-cara dia orang. Baru kita boleh jadi imam. Sebab itu kalau kita tengok tok-tok guru yang hebat-hebat ni, bila dia datang mengajar, dia tak mau jadi imam. Dia takut. Dia takut orang fitnah. Ni orang alim. Ada setengah orang ni jenis nak action apa semua, tu jadi masalah juga tu. Jadi aku imam ni. Ni. Naik imam habis. Biasa surau tu, masjid tu bahasa kul. Ada tu Baqarah. Tu dia jadi kecoh tu. Faham? Ini konsep nak mengamal benda khilaf. Kena menghormati tempat orang. Sekali mana pun kita ulama, sekali mana kita tok guru sebenarnya, pergi tempat orang, kita serah kepada orang tersebut supaya jangan timbul fitnah. Walaupun benda kita buat itu sunnah. Faham? Walaupun buat tu benda sunnah, tapi jangan sampai tipu fitnah. Kerana Nabi kata fitnah tu lebih dahsyat lagi. Bila terbukanya fitnah tersebar habis, orang suka buruk macam-macam orang kata. Ni bahaya. Allah, kata Ibn Arabi, kata Ibn Arabi, kalau aku solat jemaah jadi imam, aku tak akan baca ayat yang sujud sejadah macam ni. Takut-takut bila aku buat orang tak biasa, orang datang fitnah. Tapi kalau aku semaya seorang, aku akan baca dan akan sujud tilawah. Faham tak? Ni nak jadi imam pun kena bijak. Bukan semata-mata imam ikut selera kita. Tak boleh. Kita kan imam ni pemimpin. Imam ni pemimpin. Orang duk ikut kita. Maka kita kena tengok juga suasana keadaan. Faham tak? Ini satu nasihat buat kita. Yang aulanya imam tempat tersebut jadi imam. Itu maksudnya. Baik. Samalah kita lah. Ayat yang ke-20. 21. Sikit lagi. Balil ladzina kafaru yukadzibu. 22 dah. Sorry. Okey. Balil ladzina kafaru yukadzibu, bahkan orang-orang yang mereka kafir, mereka dusta. Bahkan tetapi bermula segala kafir itu mendusta mereka. Dusta dengan Quran, dusta dengan Rasulullah mendatangkan Quran, dusta juga dengan khabaran Quran. Contoh seperti hidup kemudian daripada mati, dusta mereka. Okey, mereka dusta orang kafir ni berpunca daripada mana? Orang dusta ni berpunca daripada kufur tu. Dusta pada Allah, dusta pada Rasul, dusta pada kebangkitan hari akhirat. Puncanya daripada kufur tadi. Sebab mereka tak percaya, walaupun mereka dah dengar, mereka dah faham, tapi masih tak percaya, maka tu dipanggil kufur. Maka bangkitlah bohong kepada Quran. Sampai bangkit bohong tu sampai kepada orang bawa Quran. Quran Allah punya, sampai orang yang bawa Quran Nabi Muhammad pun dibangkit bohong juga. Bahkan dusta itu bangkit juga kepada bangkit hidup selepas daripada mati, iaitu hari kiamat. Mereka tak percaya. Ini semua punca daripada kufur tu tadi. Ni bahayanya kufur. Masya Allah, minta berlindung daripada sifat kufur tu. Kita tak mahu. Dan ayat yang ke-23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah Ta'ala kata, bermula Allah, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bima, terhadap apa, yu'un, yang simpan. Tengok, kalau ikut baca begini kita tak faham ni ibu-ibu. Ibu nak ayah tak faham. Bermula Allah itu Tuhan yang amat ketahui dengan barang yang dihimpunkan, disimpan. Apa dia? Barang yang disembunyikan. Contohnya barang yang dihimpun tu daripada kufur, daripada ingkar, daripada syirik, daripada dusta, dusta pada Nabi, bangkit bohong pada hari kiamat. Semua itu himpun, habis dalam suratan amal. Tu maksudnya mereka simpan, yu'un. Faham tinggi bahasa Quran. Dan ayat ke-24 Allah Ta'ala kata,
Fabashirhum bi'azabin alim. Ha tu. Fabashirhum mim mati bertemu ba, apa hukum tajwid? Ikhfa hakiki ke syafawi? Syafawi. Syafa ni apa dia? Bibir. Ikhfa, masuk ifat syafawi, kita sembunyikan mim pada mulut. Bukan mim betul, bukan sebut mim betul. Azabim, contoh kita kata fabashirhum bi azab. Bukan begitu. Itu mim betul. Yang ni mim, sembunyikan mim pada mulut, pada bibir mulut tu. Fabashirhum, tapi tak rapat. Fabashirhum bi'azabin alim. Mulut timbul dengan. Okey, sembunyikan mim pada mulut, timbulkan dengung. Faham? Itu dia panggil ifat syafawi. Di ibarat ada sehelai kertas di sini. Fabashirhum bi'azabin alim. Tapi dia kena dengung. Faham? Ifat syafawi. Maka fabashirhum bi'azabin alim, maka bersukalah olehmu ya Muhammad akan mereka yang kafir-kafir itu, yang ingkar. Siapa kafir? Yang ingkar tadilah, yang ingkar, yang tidak percaya, tidak beriman tu, bi'azabin alim, dengan azab. Bersuka tu dengan azab. Ini orang panggil tahakun. Tahakun ni nak persendakan lagi. Biasanya bila kita suka ni announcement, jalan raya nak diturap, jalan raya nak ditampal. Seronok kita nah. Orang ramai pun seronok dengan jalan dah berubah 20 tahun dah. Degu. Special pun dah rosak beberapa kali, pergi tukar pun tak settle. Akhirnya jalan nak diturap, nak dirata. Suka ramai Itu suka juga. Tapi suka ni orang panggil suka dalam nak mempersendakan orang kafir. Contohnya, sukanya Muhammad, sukalah kamu yang Muhammad, orang mereka yang kufur tu dengan azab neraka yang bi'azabin alim, neraka yang sakit. Ni dia panggil tahakun, nak mempersendakan lagi orang kafir. Duduk dalam neraka yang sakit. Macam mana neraka sakit? Neraka ke sakit? Bukan neraka sakit. Kita ahli neraka ni yang sakit. Masuknya, masuk dalam api neraka tak mati-mati. Sentiasa dalam kesakitan. Masya Allah. Ni. Dan last kali ayat yang ke-25. Illallazina amanu wa aminu salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa kena kepada bermakna lakin. Itu istisna munqati'. Dia ada dua istisna. Dia ada dua tafsir, istisna tafsir dengan istisna munqati'. Istisna tafsir ni begini. Dia illa melainkan benda-benda lain-lain. Kalau illa melainkan benda yang lebih kurang sama seperti tadi, itu dia panggil tafsir. Yang ni illa istisna munqati', benda lain-lain. Illa tu kena benda lain-lain. Illa allazi, kalau usah jelas panjang pula. Illa allazina amanu, tetapi segala orang beriman itu dengan Allah Ta'ala dan Rasul tu, amanu wa aminus solihat, dan mereka yang beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang besar. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajruhum, maka pahala yang besar bagi mereka itu yang beriman beramal soleh. Lagi pula ghairu mamnun, lagi pula yang tiada kurang. Maksudnya pahala orang beriman ni, kalau dia buat amal soleh beriman, dia dapat pahala besar. Lepas tu tidak berkurang pahala tu. Lepas tu pula di akhir esok kekal, tak putus-putus pahala tu. Masya Allah. Ni kelebihan orang beriman. Lepas tu tak putus, lepas tu kekal pula mereka. Di mana? Bila masuk dalam syurga, maka mereka itu kekal, tidak putus-putus kenikmatan pahala selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah balasan bagi orang beriman. Jadi di sini ada golongan kafir, terima nasib mereka. Golongan beriman, terima nasib mereka. Habislah kita di situ mengenai surah Al-Insyiqaq. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk surah Al-Mutaffifin pula. Selamat Hari Merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya Ibrahim ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi